Bagus. Maklimah nak hari ni kita akan belajar tentang perkara yang membatalkan tayamum dan juga hikmah tayamum. Okay, hari ini adalah tajuk yang terakhir daripada pelajaran yang pertama, tayamum. Okey, kita akan belajar tentang perkara yang membatalkan tayamum dan juga hikmah tayamum. Okey, buka muka surat 5 semua. Okey, tengok dekat kotak bawah tu tajuk perkara membatalkan tayamum. Okey, semua dah tengok, dah nampak ada berapa semua perkara yang membatalkan tayamum? Mana tak nampak? Ada berapa semua perkara yang membatalkan tayamum? Lima. Ya, betul. Ada 5. Yang pertama apa? Tak nampak. Murtad. Yang pertama, Murtad. murtad. Apa maksud murtad? Tak tahu. Tak tahu. Okey, dengar sini baik-baik anak-anakku. Murtad ni membawa maksud keluar daripada Islam. Okey, murtad ni membawa maksud keluar daripada Islam. Jika dia keluar daripada Islam, maka tayamum yang dilakukan sudah tidak tidak sah lagi ataupun kalau dia bertayamum tiba-tiba dia keluar Islam, maka batallah tayamum dia. Okey. Seterusnya yang kedua. Sila baca yang kedua. Daripada sakit. Okey. Ni Daripada sakit. yang kedua adalah sembuh daripada sakit. Maknanya waktu sakit awak dibenarkan bertayamum. Tapi bila tangan dan juga muka awak telah sembuh daripada sakit dan dah boleh kena air, maka haruslah awak kena berwuduk seperti biasa selagi ada air. Okay, baik. Yang ketiga, Melakukan perkara yang membatalkan wuduk. okey. Setiap perkara yang membatalkan wuduk juga membatalkan tayamum. Sama je. Contoh perkara yang membatalkan wuduk apa dia? Kentut. Kentut lah, betul. Lagi? Lagi? Lagi apa? Buang air. Lagi? Buang Berhadas besar, buang air kecil, buang air besar. Lagi gila, tidur. Lagi? Apa lagi? Muntah. Lagi apa lagi? Apa lagi perkara yang membatalkan wuduk? Darah. Bernanah, berdarah. Okey, perkara yang membatalkan wuduk juga menjadi perkara yang membatalkan tayamum. Sama sahaja. Okey, kita tengok apa dia perkara yang keempat. Perkara yang membatalkan tayamum yang keempat apa pula? Lupa. Okey, luput waktu solat. Luput ni maksud dia habis. Maknanya waktu solat pun telah pun tamat. Contoh awak ambil tayamum dalam waktu zuhur. Kemudian awak solat zuhur. Tapi tayamum awak belum batal lagi. Awak belum lagi kentut, awak belum lagi buang air, tapi waktu solat dah habis. Okey, bila waktu solat dah habis maknanya automatik tayamum awak pun terbatal. Awak bila masuk waktu baru awak kena ambil tayamum baru. Okey, faham? Apa dia? Kenapa dia kena ambil baru? Kena ambil baru sebab apa? Sebab syarat tayamum istilah dalam boleh ambil sekali, boleh digunakan sekali sahaja. Debu yang suci tu boleh guna sekali sahaja. Okey, lepas habis tu solat sekali sewaktu. Jadi kalau nak masuk waktu yang baru awak kena ambil tayamum baru. Dia tak boleh lama-lama. Okey. Yang kelima, apa dia? Perkara yang membatalkan tayamum yang kelima. Perkara yang membatalkan tayamum kelima ada air sebelum solat.
Ya, ada air sebelum solat. Maksudnya contoh awak dah ambil tayak tadi. Okey, masuk waktu Zuhur pukul 1.30 contohnya. Lepas tu awak pergi tengok air, tak ada air. Kemudian awak pun ambillah tayamum. Lepas ambil tayamum nak angkat takbir ni. Nak angkat takbir tiba-tiba bunyi air keluar. Tu. Jadi batal lah. Automatik batal tayamum awak. Okey. Sebelum solat tu tiba-tiba ada air. Jadi automatik tayamum awak batal. Okey, faham Macam mana semua? kita nak tahu mana? Ada apa-apa soalan untuk perkara yang membatalkan tayamum? Saya. Amna ada soalan? Macam mana kita nak tahu air tu ada ke tak? Apa dia Amna? Macam mana kita nak tahu air tu ada ke tak? Macam mana nak tahu? Tiba-tiba dengar mak tengah basuh pinggan jerit. Oh, air dah ada. Ataupun awak buka pilih paip kalau boleh. Kalau boleh kan, waktu awak buka pilih paip tu awak jangan tutup. Waktu awak nak cek ada ke tak ada tu. Awak buka pilih paip, lepas tu nampak tak ada. Tak ada air kan. Jangan tutup lagi, biar je dulu. Sebab bila air tu keluar, awak akan boleh dengar air tu mengalir. Okey? Macam mana? Kalau dia tak keluar langsung, Kalau air tak keluar jadi teruskan je lah. Solat. Tak batal. Okey, ada lagi soalan? kenapa bunyi bising? Bunyi bising ke belakang Mu'alimah sebab ada 3 orang Mu'alimah tengah mengajar ni. Awak boleh fokus tak? Siapa? Awak okey tak? Masya kat mic. Okey, baik. Okey, macam ni lah Mu'alimah tak mic dekat mulut. Okey, baik. Sekarang Mu'alimah ulang balik. Ada 5 perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama ialah yang pertama apa tadi? 5 perkara yang membatalkan tayamum. Murtad. Betul. Yang pertama murtad, iaitu dia keluar daripada Islam. Yang kedua sembuh daripada penyakit. Yang ketiga perkara yang membatalkan wudu. Okey, apa-apa yang membatalkan wudu automatik dia juga membatalkan tayamum. Yang keempat, luput waktu solat. Luput tu maksud dia habis, telah tamat waktu solat. Okey. Yang kelima, ada air sebelum solat. Okey, semua tutup buku, Mu'alimah nak tanya. Semua tutup buku, Mu'alimah nak tanya soalan. Okey, kalau siapa yang tutup Dah tutup buku. Tutup buku. Siapa yang tutup kamera tu Okey, soalannya ialah okey. Mu'alimah panggil nama. Tolong jawab ya. Okey, yang pertama Arfan Aziz. Soalannya ialah apakah perkara yang membatalkan wuduk yang kedua? Apakah perkara yang membatalkan wuduk yang kedua? Arfan Aziz. ada orang remove saya. Arfan Aziz, apakah perkara yang membatalkan wuduk yang kedua? Memang ada orang remove saya. Ada orang remove awak? Apakah perkara yang batalkan tayamum yang kedua? Mana Arfan ni? Okey, baik. Seterusnya, Mu'alimah tanya random. Siapa nak jawab? Apakah perkara yang membatalkan wuduk yang kedua? Saya kot. Saya. Siapa dia? Saya. Sembuh daripada sakit. Ya, betul. Sembuh daripada sakit. Okey, selain daripada Amna, soalan seterusnya, apakah perkara yang membatalkan tayamum yang kelima? Saya.
Okey. Apa? Sofia nak jawab. Okey, apakah dia Sofia? Apakah perkara yang membatalkan tayamum yang ke-5? Contoh imbuhan di. Saya tahu. Asal dia A je. Huruf hamzah di atas huruf alif. Tidak akan batal di A. Siapa nak jawab? Saya nak. Okay, Armia. Apa dia Armia? Apakah perkara yang membatalkan tayamum yang ke-5? Ada air sebelum solat. Betul. Ada air sebelum solat. Okey. Ya, soalan yang ketiga, apakah perkara yang membatalkan tayamum yang ke Mamiut. Berapa? Mamiut. Siapa mute Mualimah ni? Tahu. Okey, apakah perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga? Saya, Rehana. Saya. Mana Rehana ni? Dengar suara Rehana. Okey, Rehana, apa dia jawapan? Apakah perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga? Melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, bagus. Okey. Soalan seterusnya, apakah perkara yang membatalkan tayamum yang keempat? Okey, Syazinin Balkis. Dari tadi Maklimah tengok Syazinin Balkis sangat bersemangat. Bagus. Okey. Apa dia? Luput waktu Luput waktu solat. Okey, soalan yang terakhir apakah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Yang ni nombor 1 senang lah. Okey, siapa nak jawab? Apakah perkara yang membatalkan tayamum yang pertama? Okey, semua boleh jawab. Jawapannya adalah murtad, iaitu keluar daripada Islam. Okey, baik. Selesai untuk perkara yang membatalkan tayamum. Okey, ada apa-apa lagi soalan tentang perkara yang membatalkan tayamum? Tak ada. Okey, baik. Ryan ada soalan, Ryan? Ryan ada soalan tak? Tak ada. Okey, baik. Kita tengok seterusnya hikmah bertayamum. Tengok muka surat 6. Tengok muka surat 6. Hikmah bertayamum. Okey, yang pertama ialah kemudahan kepada orang yang uzur. Uzur di sini bermaksud orang yang lemah, sama ada dia sakit, kecederaan ataupun dia sakit tua yang tidak boleh kena air dan sebagainya. Contoh kulit dia tidak boleh kena air ke. Okey, baik. Yang kedua ialah membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Masuk 2 ni dah. Okey. Ini adalah bukti bahawa Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Kalau tak ada air boleh bertayamum. Yang ketiga, pentingnya ibadat solat. Allah nak kita ni sentiasa berhubung dengan dia. Solat itu adalah tiang agama. Seperti mana rumah kita ada tiang. Kalau tak ada tiang, runtuhlah rumah kita. Sama juga dengan solat. Solat itu adalah tiang agama. Jika tiada solat, jika tidak solat seperti runtuh sebuah agama. Okey, baik. Ada 3 sahaja hikmah bertayamum. Mualimah nak anak-anak ulang balik. Yang pertama, apakah dia? Kemudahan kepada orang yang kedua. Ya, bagus. Yang kedua, Ikan agama Surat-surat itu terbalik ya jaga di mana terbalik okey, bagus. Yang ketiga, ibadah salat. Pentingnya ibadah salat. ya, menunjukkan betapa pentingnya ibadat solat. Allah ni memang nak kita solat walaupun dalam keadaan macam mana pun. Sama ada sakit, sama ada susah untuk ada air dan sebagainya.
Okey, tengok yang kotak bawah sekali ni. Tahukah anda tayamum hanya untuk sekali solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Okey, dia tidak boleh simpan macam mana simpan wuduk. Tayamum hanya untuk sekali solat sahaja, solat fardu dan untuk beberapa kali solat sunat. Okey, maklumat ulang, tayamum ini tidak boleh disimpan seperti mana wuduk. Okey, contoh awak ambil tayamum untuk solat Zuhur. Lepas tu kemudian lepas solat Zuhur awak nak buat solat sunat ba'diyah. Selepas solat sunat ba'diyah awak nak buat solat sunat hajat. Okey. Lepas solat sunat hajat tu, okey, yang kalau dia selepas berturut-turut daripada solat fardu dia tidak ada renggang, maka masih lagi sah tayamum tu. Masih lagi tayamum tu masih boleh digunakan. Tapi kalau ada jarak tak boleh digunakan dah tayamum tu. Okey, maksudnya kalau ada jarak waktu solat antara solat-solat sunat tersebut, tayamum tu dah tak boleh guna. Awak kena ambil tayamum baru untuk solat yang baru. Okey, faham tak? Faham tak? Ya, ya. Faham. Okey. Faham nanti maklimah tanya balik soalan. Okey, Okey. okey. Tengok kotak yang bawah ni warna oranye. Amalkan, dia kata menunaikan solat fardu dalam apa jua keadaan. Kita ni sama ada dalam keadaan senang atau susah, sama ada dalam keadaan sempit ataupun lapang, sama ada dalam keadaan senang ataupun bahagia, maka kita kena solat juga. Ada orang dia terlalu senang dia lupa solat. Ada orang dia terlalu susah dia lupa solat. Ada orang dia rasa dia sempit. Rumah dia sempit so dia tak solat. Jadi tak boleh. Kita kena solat dalam apa jua keadaan sekalipun. Ikutlah apa yang kemudahan yang kita boleh asalkan kita solat. Okey, baik. Selesai untuk pelajaran hari ini dan sekaligus selesai untuk pelajaran yang pertama iaitu tayamum. Oleh itu, Muallimah nak anak-anak buka buku inovatif. Okey, Muallimah nak anak-anak jawab soalan buku inovatif. Okey. Untuk masa yang ada ni, okey, ni kerja rumah. Kerja rumah siapkan nota peterminda dalam buku tulis. Siapkan nota peterminda dalam buku tulis. Ada yang dah siap minggu lepas punya nota peterminda tak? Ada. 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 Okey, Muallimah nak tengok. Nak tengok sikit, cuba angkat. Siapa yang dah siap nota minggu lepas? Amna, tengok. Okey, Amna buat. Okey, bagus Amna. Okey, orang lain pula. Siapa yang dah siap nota fiqh minggu lepas? Nota peterminda, cuba angkat. Cuba angkat nota peterminda minggu lepas. Siapa yang dah siap angkat? Mana lagi yang lain? Maklimah, anggota tayamum ada 2. Iya, anggota tayamum hanya ada 2 sahaja. Okey, baik. Yang ni, okey, balik rumah. Okey, habis kelas ni. Ataupun sekarang awak boleh buat sebab masa ada banyak lagi. Masih lagi ada 22 minit. Awak boleh siapkan nota peterminda dalam buku tulis. Okey. Yang kedua, jawab latihan buku inovatif tajuk pertama tayamum daripada muka surat 1 hingga muka surat 10. Okay. Minggu depan Muallimah nak nota peterminda tajuk 1 dah siap dan juga Muallimah nak bincang buku latihan inovatif tajuk yang pertama minggu hadapan. Boleh semua? Maklimah. Boleh semua? Maklimah. Okey, ya, apakah soalannya? Maklimah peterminda apa? Peterminda tu apa? Muallimah dah bagi tahu kan hari tu. Rasyikah kan datang kelas.
Rashika datang kelas kan hari tu. Hari pertama Maklimah dah bagi tahu dah macam mana nota peterminda. Nota peterminda awak nak buat bentuk dalam bentuk apa-apa yang awak suka. Kemudian awak isikan dalam bentuk tersebut. Contoh Dah Amna, siap. cuba angkat sekali lagi Amna. Tunjukkan dekat Rashika. Okay, siapa yang buat nota peterminda insya-Allah dia mudah untuk ulang kaji dan mudah untuk dapat A insya-Allah. Okay, Rashika boleh tengok contoh. Okay, ni contoh yang Amna buat. Okay, satu muka surat tu Amna bagi 3. Okay. Nota peterminda ni kelebihan dia adalah dia ringkas dan juga boleh dibuat hanya dalam satu muka sahaja. Okay, kalau buku teks Maklimah ada dah 7 muka siap. surat. Saya dah siap Tapi buat bila awak buat nota tugas. peterminda, awak boleh buat dalam hanya 2 atau 3 muka surat sahaja. Satu hari, satu muka surat nota Maklimah peterminda. saya pun dah Maklimah, saya buat. ngantuk. Okey, baik. Apa dia? Rashika Saya cakap apa? Saya pun dah buat. Okey, tengok. Mana? Cuba angkat. Bagus. Ada awan-awan, ada warna-warni, ada pen warna-warni. Okey, bagus. Ni antara contoh peterminda yang lain untuk memudahkan awak ulang kaji. Siapa yang buat nota peterminda, insya-Allah dia akan mudah untuk ulang kaji dan mudah untuk dapat A. Okey. Bagus Rashika. Lagi? Ada lagi yang lain yang buat? Okey, siapa yang belum buat boleh buat. Kemudian jawab buku latihan inovatif sekarang. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya Maklimah sekarang. Sambil-sambil sekarang boleh buat latihan. Okey, bagus. Kita tunggu lagi yang kawan yang lain. Dah siap boleh hafal terus. Okey, boleh teruskan buat latihan. Jika ada apa-apa persoalan boleh terus tanya. Maklimah ada kat sini. Okey, sekarang Maklimah nak minta kamu salin semua perkataan ni.